Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Semalam kita habis mengenai pengalaman kena minum teh dengan seorang full colonel Afghanistan yang kesunyian. Saya menceritakan juga tentang bagaimana perjalanan ke Bamiyan, di mana untuk pertama kali adalah saya akan ingat orang-orang Afghanistan yang saya fikir kata walaupun 40 tahun civilization mereka terganggu oleh perang saudara civil war bermula daripada rampasan kuasa 1979. Kalau nak diambil sejarah yang lebih panjang adalah kejatuhan monarki yang terakhir pada tahun 77 Raja Zahir Shah. Tetapi impak yang pertama saya alami adalah kalau nak dibandingkan dengan Ethiopia adalah mereka mengatakan saya seorang Jepun dan mereka tak percaya saya seorang Islam bila saya pergi ke Ethiopia, kerana Ethiopia juga mengalami masalah akses media massa yang sangat terhad dan mereka hanya percaya bahawa orang Islam itu hanyalah orang Arab dan orang Afrika. Jadi apabila saya pergi, apabila saya mengucapkan Assalamualaikum untuk masuk ke kawasan pasar Islam, saya diminta bersyahadah, disuruh membaca surah Al-Fatihah untuk membuktikan saya benar-benar Islam. Satu yang agak mengejutkan saya bahawa orang tidak percaya bahawa ada orang Islam yang berwajah seperti saya dan kru saya pada waktu itu. Ini pengalaman saya di Addis Ababa sampai ke Kabre Beyah. Dia adalah pengalaman yang sama waktu saya pergi ke Afghanistan, kerana 40 tahun mereka hidup dengan limitasi akses televisyen, hampir tiada radio, panggung wayang jauh sama sekali. Hanya orang kaya saja memiliki video player dan dapat memiliki filem-filem Hindustan. Mereka meminati lagu-lagu Hindi. Walaupun di bahagian selatan Afghanistan adalah orang Pashto, iaitu mereka mempunyai darah yang sama dengan Pakistan, dan mereka bercakap dalam bahasa Urdu. Dan kemudian apabila kita sampai ke Kabul, dia agak mix, ada orang Tajik, ada orang Uzbek, tapi masih lagi majoriti Pashto. Hinggalah saya ke Bamiyan, adalah orang Hazara, mereka bercakap dalam bahasa Hazara, dan mereka bermazhab Syiah. Mereka mewakili populasi sekitar 15% daripada total penduduk Afghanistan. Tetapi mereka meninggalkan kenangan yang indah kepada saya kerana mereka adalah orang yang bertubuh kecil, berkulit putih, memakai sarban sangat lemah lembut. Tapi sebelum sampai mengenai kisah di Bamiyan, saya sambung dulu cerita menarik mengenai bagaimana kami tidur dan kelambu dipasang hanya pada waktu menjelang pagi. Kita tidur macam biasa, tetapi dalam pukul 4 atau 5 pagi itu tuan rumah akan membantu kami memasang kelambu. Kenapa tuan-tuan? Kita akan tidur dengan muka kita di dalam kelambu, tetapi kaki kita dijulurkan di luar kelambu. Kerana kelambu tu kecil, kami ramai tidur di ruang tamu, jadi semua kru tu akan tidur dengan badan di dalam kelambu, di paras pinggang, tetapi kaki adalah di luar kelambu. Kerana lalat terlampau banyak. Jadi lalat akan aktif pada waktu pagi, hinggap di muka dan hinggap ni, jadi menjadikan saya terkejut. Kerana apabila saya pergi travel, saya dah bagi tahu pada tuan-tuan, satu, saya tidak akan tidur di hotel. Kerana saya fikir kata wang, kalau kita pergi ke negara miskin, wang adalah penting bagi orang miskin, maka saya lebih suka tinggal di rumah orang miskin, membayarkan mereka kos tempat tinggal, membayarkan kos makanan. Selain saya fikir kata itulah cara membantu orang miskin, yang kedua adalah itulah cara mendapatkan cerita yang menarik untuk dokumentari ataupun mendapat lebih maklumat mengenai sesuatu negara berbanding tinggal di hotel. Nak sebut mewah, saya fikir hampir tidak ada di Afghanistan, kerana hotel-hotel mewah, kerana mereka adalah negara perang, tak ada pelancong yang pergi bercuti. Keluarga-keluarga diplomat asing yang hidup dalam ketakutan, kerana Afghanistan adalah, walaupun Kabul adalah zon hijau, tetapi pengebom, seperti saudara baca berita, pengebom berani mati yang menggunakan kereta, pengebom berani mati membawa bom dalam badan. Itu adalah common, kejadian yang berlaku hampir setiap hari di Kabul terutamanya, walaupun dia adalah zon hijau yang dikawal penuh oleh tentera Afghanistan dengan bantuan komando Amerika. Tetapi secara nyatanya, saya ingat selama saya berada tu, saya hanya berjumpa dengan satu atau dua keluarga orang barat daripada keluarga diplomat yang keluar untuk membeli belah di satu-satu tempatnya, beli belah yang selamat untuk orang asing. Untuk masuk kita akan mengambil masa yang sangat panjang, tetapi oleh kerana tandas yang bersih hanya ada di situ, dan Dang Surya seorang yang pembersih, jadi apabila Dang Surya menjadi host, dia tak boleh menggunakan tandas yang kotor.
Jadi kalau saudara boleh bayangkan, saya terpaksa berulang-alik ke tandas tu setiap kali beliau ingin menggunakan tandas. Walaupun syuting di mana pun kena gunakan tandas. Jadi saya dapat melihat, di situlah pertama yang saya dapat lihat orang asing datang. Mereka datang dengan pengawal peribadi, dengan sebahagiannya bersama dengan tentera Afghanistan yang mengawal mereka. Dan mereka naik masuk ke dalam bangunan, membeli belah apa yang ada dan kemudian keluar. Untuk masuk ke dalam bangunan, proses security-nya memakan masa hingga 3 ke 5 minit per orang. Kerana anda akan di-scan. Dia sangat sukar dan menjadikan saya tak fikir kata saya akan ke komplek itu berulang kali kalau bukan kerana Dang Surya ingin menggunakan tandas. Pada masa yang sama saya boleh bagi tahu adalah kadar pengangguran sangat tinggi. Jadi saya tinggal tak jauh daripada makam Raja Zahir Shah. Maksudnya setelah Raja Zahir Shah dibunuh, dia dimakamkan di kawasan penguburan orang Islam tetapi di puncak gunung, di mana makamnya dibuat satu binaan yang sangat unik. Apabila kita bertepuk, dia akan mempunyai gaungan sebanyak 5 ke 7 kali. Jadi ramai orang pergi dan bertepuk untuk mendapatkan bunyi gema, kerana itulah satu-satunya seni binaan yang dibuat oleh pecinta kepada generasi terakhir Kesultanan Afghanistan apabila tombang pada tahun 1977. Tetapi kawasan perbukitan itu mempunyai sejarah kerana sebahagian daripada tentera Mujahidin pernah bertempur dengan tentera Rusia ketika cuba menakluk pertempatan yang telah diduduki tentera Rusia dan menyebabkan batu-batu nisan dan juga sebahagian daripada dinding kawasan perkuburan itu pecah akibat perang. Jadi kita pergi untuk melihat betapa dahsyatnya perang dan melihat batu-batu nisan yang pecah dan terbarai kerana hasil tembakan perang yang lama, dan juga dinding yang dibina sebagai menara untuk makam Raja Zahir Shah juga pecah berterai akibat tembak-menembak dengan menggunakan senjata berat. Saya diam di kampung tersebut dengan menyewa di rumah seorang lelaki postu yang mempunyai 4 isteri. Yang menariknya tu, rumahnya dibina daripada tanah je tuan-tuan dan sebahagian daripada papan, tetapi isteri pertama, isteri kedua, di belakangnya isteri ketiga dan isteri keempat. Pekerjaan sangat sukar. Suaminya tidak bekerja tetapi dia mempunyai seorang anak lelaki yang agak mahir berbahasa Inggeris kerana pernah menjadi migran dan melarikan diri ke England dan menjadi pekerja di perkebunan di England. Saya tak silap dia petik buah apple. Hinggalah beberapa tahun berada di England dan ditangkap dan dihantar pulang ke Afghanistan kerana saudara perlu tahu bahawa selepas saja Afghanistan perang, Afghanistan adalah satu-satu negara yang sangat menerima simpati daripada Kanada. Ramai pelarian perang daripada Afghanistan melarikan diri. Kalau saudara baca cerita tentang Muhammad Sharif yang sekarang adalah seorang hartawan di Kanada, beliau menceritakan bagaimana dia berjalan kaki selama 17 hari daripada perkampungannya di Kabul keluar daripada Afghanistan sampai ke Pakistan dan kemudian menumpang kapal terbang, dan apabila dia turun di Kanada, dia memberitahu saya adalah seorang pelarian. Kanada memberikan dia perlindungan dan dia memulakan kehidupan hinggalah 40 tahun kemudian. Saya rasa 30 tahun kemudian beliau menjadi salah seorang jutawan hebat di Kanada, diberi kerakyatan, dan beliau adalah cerita sukses tentang pelarian Afghanistan, manakala terdapat hampir 1 juta lebih lagi pelarian Afghanistan bertebaran di seluruh dunia. Terdapat 3 juta pelarian Afghanistan yang bekerja di Iran. Kalau saudara pergi ke Iran, mereka yang bekerja dalam industri buah kismis dan juga buah tin adalah orang-orang dari Afghanistan yang menjadi pelarian ke Iran. Bila saya tinggal di sana tuan-tuan, dan saya terkejutlah kerana kelambu digantung pada tengah malam, kan, saya tak fikir nama, saya rasa nama dia Sharif. Saya kata, Sharif, kenapa kamu gantung kelambu pada waktu subuh? Oh, dia tak apa, just continue sleeping. Kita pun tidur. Pagi barulah saya tahu lalat-lalat yang besar. Saya beritahu pada saudara bahawa lalatnya 3 atau 4 kali lebih besar daripada lalat Malaysia. Dan lalat itu adalah lalat taik. Kerana dia memang makan najis. Kerana di Afghanistan sistem pembetongannya tidak begitu bagus. Jadi orang membuang najis di mana-mana tempat. Jadi dia sangat ngeri. Kerana lalat yang sama juga akan hinggap di telur dadar saudara. Saudara bila kita buat telur dadar, makanan apa semua, lalat yang sama akan hinggap di atas makanan. Dan saudara terpaksa menerima itu adalah sebahagian daripada tradisi berada di Afghanistan. Kita makan bersama lalat. Walaupun di Malaysia kita sangat pembersih, lalat adalah musuh ketat. Di sana kita kena menerima lalat adalah sahabat waktu makan. Dia adalah pengalaman yang agak mengerikan pada 3 hari pertama. Kemudian saya travel. Bila travel, minuman adalah orang minum semua air di kaki bukit. Jadi oleh kerana saya terfikir kata, oh ini adalah minuman biasa dan inilah mungkin air mineral yang hebat. Jadi saya pun minum.
Tapi oleh kerana kita perut orang Melayu yang dibesarkan dalam sistem air di Malaysia yang ada klorin, jadi saya diserang cerit beret yang sangat teruk. Wan Kamarudin juga diserang cerit beret yang sangat teruk. Kami berak di merata tempat, buang air besar di sungai asal jumpa saja. Dan sepanjang 4 hari terakhir tu, sebahagian daripada kru telah mengalami serangan cerit beret kerana kesilapan adalah dengan meminum air daripada laluan tepi jalan. Kerana sumber air itu mungkin bersih tetapi dia telah tercemar disebabkan sistem higienik yang sangat teruk di Kabul. Itu yang menyebabkan kemudiannya saya jatuh di Peshawar dan dimasukkan ke hospital. Yang saya kata hospital, yang saya terkejut jaga sama ada saya masuk hospital ataupun saya masuk kelang kain dinilai. Rupa-rupanya oleh kerana yang bandar yang miskin, doktor-doktor swasta hanya menyewa di celah-celah lorong saja untuk membuka klinik pribadi. Dan itu adalah pengalaman mengenai dahsyatnya untuk 33.8 juta penduduk Afghanistan meneruskan hidup. Dengan semalam saya dah buat calculation mengikut per kapita terkini yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Mereka menerima pendapatan sekitar RM666 sebulan secara purata. Tetapi dah tentulah per kapita adalah perkataan purata. Tetapi kebanyakan keluarga yang saya temui, kebanyakan orang yang saya temui adalah mereka yang mempunyai pendapatan sekitar $1 sehari. Pada waktu itu tukaran adalah antara RM2.80 ke RM3.20. Berarti gaji mereka hanya sekitar itu. Berarti saya boleh menganggap kata 100 ke RM120 adalah pendapatan gaji bersih mereka. Dan bagaimana mereka meneruskan hidup. Ini adalah satu lagi soalan. Tapi yang baguslah saudara, buah-buah tin tumbuh dengan segar di sepanjang perjalanan. Ketika saya nak sampai ke Bamiyan untuk melihat patung Buddha, kerana saya terkejut, kerana saya menganggap bahawa Kingdom of Buddha adalah Tibet ataupun Kingdom of Buddha adalah di Nepal. Tetapi Kingdom of Buddha yang terbesar dalam sejarahnya adalah di Afghanistan, kerana patung Buddha yang dibom wajahnya oleh tentera Taliban apabila mereka berkuasa adalah patung yang berusia hampir 3,000 tahun, iaitu 1,600 tahun sebelum kedatangan Islam. Buddha telah bertapak sebagai agama yang berkembang pesat di Afghanistan. Ini adalah satu perjalanan yang menarik kerana ketika saya ingin melalui highway, dia hanya memerlukan masa sekitar 5 jam. Bukan highway, maksudnya jalan-jalan tar. Tetapi setiap hari kita menerima berita yang tidak boleh disahkan. Seseorang memberitahu di pasar semalam ada tembakan roket, sebiji kereta meletup. Seseorang memberitahu semalam ada ambush yang dilakukan oleh Taliban ke atas sebuah kenderaan yang disyaki kenderaan pengintip barat. Menyebabkan apabila kita mendengar cerita-cerita maklumat di pasar, kita tak boleh membuat keputusan kerana tiada sumber rasmi untuk kita merujuk. Apakah benar kejadian itu berlaku? Tiada surat khabar, tiada radio. Jadi saya terpaksa hidup dengan mendengar khabar angin di pasar besar dia tu. Di mana beribu-ribu orang membawa maklumat daripada pelbagai tempat dan kita tak pasti maklumat mana yang betul dan maklumat mana yang tidak betul. Dan akhirnya kami memilih laluan yang kedua. Oleh kerana laluan yang kedua tak pernah dilalui orang, pemandunya mengatakan kemungkinan 6 jam. Maka kita pun lalu. Dan uniknya tuan-tuan, dia adalah laluan membelah gunung yang panjang. Dia belah gunung yang panjang. Setiap orang tidak pernah sampai ke kawasan yang lain. Jadi apabila saya sampai ke satu kawasan, saya kata berapa jauh lagi Bamiyan? Dia kata 2 jam. Kita travel dah lebih 3 jam, kita tanya lagi seorang. Oh, dia kata tak jauh. Kota Buddha itu mungkin lagi 2 jam. Kita berjalan lagi 2 jam dan tak akan sampai dan akhirnya dia mengambil masa 18 jam. Melalui kawasan pegunungan yang curamnya lebih kurang dalam 15 meter ke 20 meter. Yang saya pasti anak sungai itu akan tertutup kalau kita meletakkan 2 jari. Jurang itu. Dan satu kenderaan yang lalu tidak akan lepas 2 kenderaan yang lalu. Di tebing gunung yang tidak mempunyai divider dan hanyalah menggunakan batu kerikil. Itu gunung yang dibelah lalu batu kerikil dan itulah lori-lori besar. Dan kebetulan saya hanya naik sebuah van yang saya rasa saya pun tak confident brake dia okey atau tidak dan untuk melalui di cenderam pergunungan. Dan pemandu yang memandu saya tidak pernah melalui kawasan tersebut. Dia agak mencabar bagi seorang yang mengalami klaustrofobia seperti saya, itu gayat. Di sepanjang 18 perjalanan saya memilih menukar tempat duduk untuk tidak berada di tepi tebing kerana orang klaustrofobia dia takut pada gayat. Itu yang menjadikan satu pengalaman perjalanan sebelum kami sampai ke Bamiyan. Dan Bamiyan adalah tempat tinggal suku Hazara, iaitu satu-satunya mazhab Syiah yang apabila tentera Taliban berkuasa, mereka menghapuskan mazhab Syiah dengan menganggap Syiah adalah musuh kepada
Sunni Hanafi yang menjadi mazhab yang dipegang oleh Taliban. Dan dia meninggalkan banyak kenangan apabila saya pergi, kerana setiap orang mempunyai cerita. Orang Hazara mempunyai cerita bagaimana mereka tidak dibunuh oleh tentera Rusia ketika Rusia berkuasa, tetapi mereka dibunuh oleh orang Islam ketika Taliban berkuasa. Bagaimana keluarga mereka ditangkap dan diseret masuk ke dalam gua-gua kecil. Kerana kalau saudara lihat gambar tu, saudara Google, nanti saudara akan dapat lihat patung Buddha Bamiyan. Dia terdapat gua-gua kecil yang banyak, kerana pada zaman dulu Sami-Sami Buddha akan duduk di dalam lubang-lubang gua dan bertapa ataupun bermeditasi. Saya tak boleh cakap. Bermeditasi dan kemudiannya mereka akan tinggal di lubang-lubang gua bermeditasi. Orang-orang Hazara yang ditangkap akan dikurung ke dalam lubang-lubang gua dan kemudian tentera Taliban akan membaling bom tangan ke dalam gua untuk membunuh saya tak boleh sebut berpuluh ataupun beratus ribu. Tetapi setiap keluarga mempunyai sejarah dan menunjukkan inilah lubang gua tempat kaum keluarga saya diseret dan diletak dan dibaling bom. Seorang menceritakan, seorang menceritakan, seorang menceritakan. Dan setiap orang penduduk di bandar tersebut akan melihat kawasan gua tersebut. Dia adalah gunung yang besar dan gunung itu diukir dengan patung Buddha yang tingginya agak sahaja lebih kurang dalam 30 meter. Dan setiap orang akan merenung kawasan pegunungan itu dengan cerita sedih. Kerana peristiwa itu berlaku, Taliban berkuasa pada tahun 1990-an. Jadi setiap orang mempunyai cerita bahawa abangnya pernah dibunuh di situ, bapaknya juga pernah dibunuh di situ, sepupunya, saudaranya, hampir semua orang mempunyai cerita. Bahawa setiap kali kami merenung bukit ini pada pagi hari, kami sedang mengenang sejarah bagaimana Taliban membunuh kaum kerabat dan juga saudara mara kami dengan menyumbatnya masuk ke dalam lubang gua tempat Saming Buddha zaman lampau bertapa dan kemudian membaling bom tangan untuk membunuh mereka. Jadi bila saya pergi sana, tuan-tuan, dia meninggalkan satu kesan di mana dia adalah gunung yang besar. Hazara adalah tanah rata. Dan satu-satu gunung tinggi yang dibina daripada batu datang daripada kawasan kuil Buddha tersebut. Dan setiap orang bangun pagi, itulah pemandangan yang paling indah untuk dilihat. Sebab waktu saya terjaga daripada kedai itu, sebab tak ada hotel, saya tidur di sebuah rumah kedai. Yang bila kita bangun pagi, kita akan nampak itulah tempat yang paling indah. Dan semua orang kelang kabut mengambil gambar kerana melihat satu gunung yang di tengahnya ada patung. Tetapi bagi orang Hazara, itulah lambang bagi segala kedukaan. Kerana sepanjang Taliban memerintah, beribu-ribu ahli keluarga, beribu-ribu penduduk Hazara dibunuh di situ. Dan bayangkanlah dia sebuah kampung dan setiap orang kampung mempunyai pengalaman sama ada anaknya, bapaknya, saudaranya, sepupunya dibunuh. Jadi saya terkejut bila saya keluar pagi pertama tu. Keindahan yang kita lihat daripada pemandangan gunung tersebut adalah air mata bagi beribu-ribu orang Hazara yang pemimpin mereka, keluarga mereka, pejuang mereka pernah dibunuh. Padahal ketika menentang Rusia, Hazara juga adalah sebahagian daripada entiti yang memerangi Rusia bersama dengan orang Pashto, bersama dengan orang Tajik dan bersama dengan orang Uzbek. Itu satu kenangan sedih kerana saya mempunyai banyak pengalaman apabila saya mengembara. Saya memilih untuk sentiasa pergi ke kawasan orang Syiah. Saya pernah pergi ke kawasan Syiah di Lebanon. Saya pergi ke kawasan Syiah di Iran. Dan saya sentiasa mempunyai perasaan ingin tahu lebih dekat mengenai orang Syiah berbanding kita membacanya. Jadi saya mempunyai pengalaman bagaimana orang Syiah di Lebanon berkongsi kisah hidup mereka dengan saya. Dan kisah hidup orang Syiah di Hazara juga meninggalkan kesan yang mendalam kepada saya kerana saya bertemu dengan seorang penunjuk jalan yang hampir tiada perasaan apabila melihat ke gunung tersebut kerana kata dia begitu banyak adiknya mati dibunuh di situ. Kemudian beberapa hari kemudian saudara maranya, abangnya, saya fikir hampir satu keluarga dia mati dan dia ingat lubang mana satu. Ini adalah tempat adiknya dibunuh, ini adalah tempat bapaknya dibunuh, lubang ini adalah tempat sepupunya dibunuh. Dan dia berasa bersyukur kerana dia masih hidup. Dia lari pergi ke Kabul belajar di universiti, tetapi akhirnya dia ditugaskan sebagai pegawai penyelidik untuk menjadi penyelidik mengenai gunung tersebut. Jadi dia kata alangkah malang saya pergi ke universiti dan belajar ketika saya lulus untuk meninggalkan kampung halaman, tetapi kerana saya seorang yang tahu tentang tempat ini, maka universiti yang dijana kewangannya oleh kerajaan Jepun telah menugaskan beliau untuk kembali menjadi pakar membuat kajian mengenai keadaan pergunungan tersebut kerana Jepun adalah negara yang sedang menyumbang kewangan yang besar bagi melindungi kawasan pergunungan Buddha itu di bawah UNICEF, iaitu di bawah UNESCO, iaitu pertubuhan, kebudayaan dan juga pendidikan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Jadi dia kata, saya hampir tidak ada perasaan lah hari-hari melihat
Ketika dia membawa kain naik ke dalam, nak sampai ke gunung, gunung tu menjadi salah satu daripada kubu pertahanan terakhir Taliban ketika mereka hampir kalah di Hazara ketika diserang oleh tentera Amerika. Oleh kerana untuk mengelakkan tentera Amerika sampai ke bahagian puncak gunung yang dikawal oleh orang-orang Taliban, Taliban menanam periuk api. Begitu banyak. Pada satu masa, tentera Itali datang dan mematikan periuk api. Kerana anda tahu di seluruh dunia, pasukan pemusnah periuk api Itali adalah pasukan yang paling berjasa di seluruh dunia. Kerana pasukan inilah juga menghapuskan 5 juta periuk api yang ditinggalkan oleh tentera dalam perang Kemboja dan juga dalam perang Vietnam, dan tentera yang sama yang dihantar untuk membuat kerja kebajikan mematikan periuk api di bumi Afghanistan sangat banyak, tetapi dalam tempoh waktu yang sangat terhad. Jadi mana-mana periuk api yang tidak dapat dimusnahkan, tentera Itali hanya menandakannya dengan batu warna merah. Mana-mana kawasan periuk api yang telah pun dikeluarkan periuk apinya ditandakan dengan batu berwarna putih. Batu tu hanyalah batu sungai yang diambil dan dicat merah dan dicat putih. Jadi apabila kami berjalan, saya kata saya perlukah saya mengikut batu warna putih, tapi dia kata dia pun tak tahu. Kadang-kadang hujan turun, batu tu dah menggelosor, mungkin dah bertukar tempat dan saya tak ada jaminan. Kalau kamu lalu di kawasan batu yang putih ini, kamu akan lalu di kawasan yang periuk apinya telah pun dimusnahkan ataupun telah dimatikan. Atau batu itu mungkin menggelosor dan kita akan lalu. Jadi tawakallah, lalulah. Jadi bayangkanlah untuk sampai ke puncak semua orang berjalan dengan melihat batu putih dan mungkin mengatakan batu ini telah pun digelonsorkan oleh air pada musim hujan. Itu juga satu pengalaman untuk sampai ke puncak dalam perjalanan hampir 1.5 km mendaki kawasan pergunungan yang hampir 40 ke 45 darjah untuk sampai dan melihat kawasan yang patung Buddha-nya dibom oleh tentera Taliban apabila Taliban memerintah sebagai tanda Taliban mengisytiharkan pada dunia sebarang bentuk tinggalan sejarah yang bukan sejarah Islam tidak akan bertapak di bumi Afghanistan. Itu antara perkara yang menyedihkan, tetapi dia telah berlaku dan hingga sekarang walaupun Jepun menjadi penyumbang untuk proses pemeliharaan semula bahagian patung yang pecah, tetapi sampai sekarang saya lihat visualnya komponen batu-batu yang berterabur di bawah tak dapat dipasang kerana mereka tak dapat menanda dengan tepat untuk membentuk kembali wajah patung Buddha terbesar dan tertua di dunia dalam sejarah peradaban agama Buddha yang pernah bertapak di Bamiyan di Afghanistan.